Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Farid bin Muhammad Azuddin. Nombor matrik I20204840. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan menceritakan sedikit hasil daripada bedah filem kami, daripada cerita yang bertajuk My Name is Khan. Cerita ini telah ditayangkan di panggung wayang pada tarikh 12 Februari 2010, yang mana cerita ini menceritakan tentang percintaan seorang lelaki Islam dan seorang wanita yang bukan Islam. Kita spesifikkan, bermaksudnya cerita ini menceritakan seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita yang bukan Islam, yang menjadi isu sebagaimana yang terjadi pada masa kini, iaitu yang telah dilabelkan kepada umat Islam pada hari ini, iaitu Islam adalah agama teroris. Okey. Cerita ini telah dibintangi oleh dua orang bintang filem yang terkenal, iaitu Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Shah Rukh Khan ini telah memegang watak Rizwan Khan, manakala Kajol memegang watak sebagai Mandiri. Okey, Rizwan Khan ini telah dilahirkan di India, Mumbai, dan dia mempunyai sedikit cacat, iaitu sindrom takut akan warna kuning serta takut akan bunyi bising. Tapi nak dijadikan cerita, Khan ini telah berhijrah. Khan ini adalah seorang yang cerdik, cuma kurangnya dia ni seorang yang sedikit cacat, kan? Dia diuji dengan diberi kecacatan. Tapi dia adalah seorang yang sangat cerdik, kerana dia sangat mudah untuk memahami apa yang guru-gurunya menyampaikan ataupun mengajar. Okey. Khan ini telah berhijrah ke Amerika kerana dia telah mendengar bahawasanya bila kita bekerja di Amerika akan senang jika kita bekerja keras. Lalu Khan berhijrah ke San Francisco, Amerika, dan mula bekerja sebagai promotor barang. Tidak lama selepas itu, dia berjumpa dengan seorang janda anak satu, iaitu Mandiri ataupun Kajol. Yang dipendekkan cerita, akhirnya mereka berkahwin. Bila mereka berkahwin, anak Mandiri ini yang bernama Sam, apabila bergabung, Rizwan Khan itu adalah orang yang beragama Islam, manakala Kajol itu, Mandiri itu seorang yang agama India. Jadi mereka mencantumkan nama menjadi Samir Khan. Mereka berkahwin dan mereka hidup bahagia. Akan tetapi pada satu hari, dalam kaca TV telah menayangkan bahawasanya Islam itu adalah agama teroris kerana meletupkan bangunan, memusnahkan dan sebagainya. Bermula sejak itu, orang Islam yang hidup di Amerika tidak lagi hidup dengan tenang seperti sebelum ini. Sehingga kan anak kepada mereka tadi dibunuh oleh rakan-rakan akibat dengan pegangan bahawasanya Islam itu teroris. Islam itu adalah agama yang ganas. Apabila anaknya itu terbunuh, maka Mandiri itu menyalahkan Rizwan Khan ini dengan mengatakan bahawasanya jika nama Samir Khan itu masih dipegang dengan nama Sam, maka dia tidak akan mati, bahkan akan hidup seperti sedia kala. Maka oleh kerana itu, Rizwan Khan ini mengambil langkah untuk pergi ke berjumpa dengan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Barack Obama, ingin mengatakan my name is Khan and I'm not terrorist. Jadi bermulalah cerita yang mana dia pergi ke satu tempat untuk mencari jalan macam mana untuk dia bertemu dengan Barack Obama. Akan dipendekkan cerita, ada satu perhimpunan yang mana pada ketika itu Barack Obama ada, dan
Barack Obama lalu pada ketika itu, dia telah mengatakan, dia telah mengulang dan menyebut, "My name is Khan and I'm not terrorist." Maka pada ketika itu, seorang wartawan telah merakam apa yang telah dikatakan itu, yang menyebabkan akhirnya Rizwan Khan ini ditangkap. Tetapi tidak lama kemudian dia bebas dan dia masih tetap dengan misi dia untuk memberitahu kepada Barack Obama bahawasanya "My name is Khan and I'm not terrorist" itu adalah menjadi pegangan utama dia. Yang dia ingin sampaikan kepada Barack Obama tersebut. Jadi selepas dia keluar pada penjara itu, maka dia pun uh, telah pergi ke satu tempat dan ingin join satu misi, iaitu kerana satu tempat itu telah diuji dengan bencana banjir. Maka dia menunjukkan sifat-sifat Islam pada ketika itu. Bila dia menunjukkan sifat-sifat Islam pada ketika itu, and kemudian Islam dipandang dengan baik, dan akhirnya matlamat dia untuk menyampaikan ingin berjumpa dengan Barack Obama tercapai, dan Barack Obama menerima perkataan yang dia ingin sampaikan, iaitu dengan Barack Obama mengatakan kepadanya akhirnya sekali, "Your name is Khan and you are not terrorist." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Zikri bin Ahmad Fitri. Saya akan menceritakan tentang watak-watak yang terdapat di dalam filem My Name is Khan. Baiklah, watak-watak yang terdapat di dalam filem My Name is Khan ni, yang pertama, Rizwan Khan. Rizwan Khan ni ialah seorang pemuda India Muslim yang menghidap penyakit sindrom Asperger. Dia ni bersifat aneh dan tidak normal seperti orang lain. Dia suka membungkuk, berjalan separuh melompat, mata dia tidak fokus ketika bercakap. Dia suka meniru suara orang lain, dan dia ni takut dengan tempat baru, takut dengan warna kuning, dan takut dengan bunyi bising. Tetapi walaupun Rizwan ni boleh dikatakan cacat lah kan, tapi dia ni seorang yang genius dan mahir dalam kerja-kerja teknikal permesenan. Setelah kematian ibu dia, Rizwan Khan ni, dia tinggal bersama adik dia di San Francisco, Amerika Syarikat. Dekat sana, Rizwan Khan ni, dia bekerja sebagai jurujual kosmetik di bawah syarikat kendalian adik dia sendiri. Watak seterusnya ialah Mandira, yang dilakonkan oleh Kajol. Mandira ni seorang pendandan rambut, dan Mandira ni juga ialah janda anak satu. Nama anak Mandira ni Samir. Dalam filem ni, Samir ni ada sekejap je, sebab Samir ni telah dibelasah sehingga mati oleh kawan-kawan dia disebabkan oleh perbezaan kepercayaan. Baiklah, watak yang seterusnya ialah Dr. Faisal. Dia merawat masyarakat, dan dalam pada masa yang sama, Dr. Faisal ni bagi tazkirah. Dr. Faisal ni boleh dikatakan seorang yang ekstrim dalam agama. Sebab apa? Sebab dalam satu tazkirah dia menggunakan kisah Nabi
Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak dia Nabi Ismail. Dr. Faisal ni gunakan kisah ni untuk menggalakkan orang ramai berperang. Tapi hakikatnya salah. Dekat situ kita dah boleh nampak dah yang Dr. Faisal ni boleh dikatakan ekstrim dalam agama. Dan dalam pada masa yang sama, dalam tazkirah tu, kebetulan Rizwan Khan ni terdengar, dan Rizwan Khan ni bersuara yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Dr. Faisal tu salah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Luman Hakim bin Muhammad Usni. Jadi saya pula akan menceritakan tentang nilai-nilai kebaikan yang terdapat ataupun yang kita boleh lihat apabila kita menonton filem My Name is Khan ini. Nilai yang pertama yang terdapat dalam filem ini ialah nilai kesabaran. Kita boleh lihat nilai ini pada seorang ibu yang penuh dengan kesabaran menjaga anaknya, iaitu Rizwan Khan. Sebab apa saya kata penuh dengan kesabaran? Sebab Rizwan Khan ni dia mempunyai satu penyakit autism, iaitu Asperger's syndrome. So mak dia ni dari kecil sampailah ke besar dia jaga dengan penuh kasih sayang kan? Sebab anak kita sendiri, siapa yang tak sayang? So dia bersabar dalam menjaga anak dia tu dengan penyakit yang kata susah nak kawal, penyakit macam tu kan. Sebab tu lah yang saya ambil daripada babak tu, dia mempunyai nilai kesabaran. Nilai yang kedua pula ialah nilai prihatin. Okey, semasa Rizwan ni dia sampai di Amerika, dia ni menumpang di rumah adiknya, iaitu Zakir Khan. Zakir ni dia dah kahwin dengan seorang wanita yang bernama Hasina. Jadi Hasina ni waktu sampai tu, dia tengok Rizwan ni pelik kan, sebab Rizwan pun sakit kan, dia dulu macam tu kan. Sakit. Lepas tu bila dia nak bagi ayak tu kan dekat Rizwan, dia bagi cawan kuning tau. Dia letak, lepas tu Rizwan campak. Sebab apa? Sebab orang yang penyakit ni, Asperger's syndrome ni, dia takut warna kuning semua tau. Sebab tu lah. So sebab dia Hasina ni dia prihatin, dia cari jalan penyelesaian tu. Rizwan ni tak serabut, tak susah dengan nak hadapi benda yang baru. Sebab Asperger's syndrome ni kan, dia tak boleh benda-benda baru, dia tak boleh tempat yang ramai macam tu. So dengan dia buat apa, dia bagi Rizwan kamera untuk rakam setiap kawasan yang dia pergi, supaya dia tak perasa macam dia tak perasa tempat ni tempat baru kan, dia akan tengok macam tu. Lepas tu Hasina ni pula dia membawa Rizwan ke Autistic Society. Seterusnya pula ialah tidak berputus asa. Rizwan Khan ni memang seorang yang tidak berputus asa kan. Sebelum dia kahwin dengan Mandira, dia ni kalau boleh tiap-tiap hari dia nak kata kat Mandira tu, kawinlah aku kan, sampai Mandira pun naik yang penyampahan ulang banyak kali kan. Lepas tu Mandira ni buat satu syarat, kalau nak ajak dia kahwin ni, bawa tempat yang dia tak pernah pergi. Jadi Rizwan ni dia tak putus asa kan. Dia bawa tempat tu, Mandira ni kata dah pernah pergi. Bawa tempat tu, dia kata pernah pergi. Dia bawa tempat tu, kata pernah pergi. Lepas tu pada satu hari tu, awal pagi memang dia pergi rumah Mandira. Dia ketuk kan. Dia dan cakap apa, dia tarik tu Mandira, dia bawa ke bukit untuk
untuk bawa, untuk dia ni lah, untuk bagi Mandira ni lihat ni tempat yang dia tak pernah pergi. Dia bawa kan sampai ke atas tu, dia suruh Mandira tutup mata. Sekali dia buka, Rizwan ni tanya, awak pernah lihat ni? Mandira cakap nahi, tidak. Lepas tu Mandira pun terus, kamilah aku. Bukan Rizwan cakap, Mandira cakap kamilah aku. Nampak? Sebab sifat yang tidak putus asa oleh Rizwan ni membuahkan hasil yang mana Mandira ni nak kahwin dengan dia. Tu dia. Okay, last but not least ialah unsur dakwah. Filem ni banyak unsur dakwah dia, kan? Tapi saya tertarik dengan 2 scene ni. Tapi sebelum tu saya scene ni berlaku selepas peristiwa 9/11, iaitu peristiwa yang mana orang Muslim ni difitnah, kata diserang WTC tu. Jadi sejak tu Muslim dekat sana ni memang dikecam kuat dengan orang barat. Sebab tu lah dia waktu tu Muslim sudah susah kan, sebab kena kecam, kena pukul kan. Jadi apa? Okay, scene yang pertama yang saya tertarik pasal dakwah ni ialah di mana Rizwan ni dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Presiden Amerika Syarikat dalam bas. Rizwan berkenalan dengan pemuda yang juga Muslim yang bernama Imran dan pasangannya. Lepas tu bas tu berhenti dekat satu gerai makan. Lepas tu Imran tu bertanya kepada Rizwan, kamu nak ke mana? Lepas tu nak buat apa nanti? Bas nak bertolak dah. Rizwan pun cakap, ni waktu solat. Lepas tu Imran pun bertanya, solat? Serius lah? Waktu ni dekat dengan orang ramai macam ni? Sebab kan Muslim dikecam, tuan-tuan. Lepas tu Rizwan pun cakap, solat ni tak bergantung kepada masa dan orang ramai, dia bergantung kepada kepercayaan diri sendiri. Nampak? Iaitu dia dakwah untuk penonton, untuk solat. Lepas tu, lepas pada scene tu, Rizwan dia solat tengah-tengah padang tu, tengah-tengah kawasan tu kan. Ramai tengok, ada yang ambil gambar. Dan Imran dengan pasangan dia pun dia tengok macam malu macam tu kan, sebab tak boleh buat apa yang Rizwan buat. Rizwan ni kuat kan, gitu. Okay. Lepas tu yang babak yang kedua, scene yang kedua ialah waktu Rizwan berada di Los Angeles. Dia sampai di situ sebab dia tahu yang presiden ni nak melawat ke sebuah college. Jadi sebelum tu Rizwan pun pergi ke sebuah masjid di sana kan. Dia nampak lah jemaah duduk dengar macam ceramah kan, daripada ada seorang tu nama Dr. Faisal Rahman. Okay, Dr. Faisal Rahman ni seorang Islam juga, tapi dia ni seorang yang ekstremis tau. Macam dia nak pengaruh ramai dalam membuat pengorbanan demi Islam kan, dengan cara yang salah. Jadi dia Dr. Faisal Rahman ni masa dia cerita tu, dia menggunakan kisah Nabi Ibrahim yang mana kisah pengorbanan Nabi Ibrahim atas anaknya Ismail. Dia guna kisah tu dalam mengajak orang dalam mengorbankan diri dalam nama Islam. Salah ni tu kan. Lepas tu Rizwan pun bangun dan orang kata yang dia ni penipu, layar penipu kan. Kemudian Rizwan pun terang lagi lanjut tentang kisah Nabi Ibrahim ini, bagaimana yang diceritakan dalam
kisah Nabi Ibrahim ni ialah pengorbanan yang iaitu penyerahan iman dan keyakinan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Uh, jadi lepas cerita tu jemaah jadi macam ragu-ragu kan dengan Dr. Faisal Rahman ni sebab dia cerita benda tak betul kan. Sebab tu jemaah dekat situ pun dia bertindak untuk tak terlibat dengan kerja-kerja ekstrim ni kan. Sebab dia pun dah terbuka minda. Yang Islam ni bukan macam tu. Islam ni tak ajak kita benda macam tu kan. Sebaik Izwan dah habis bagi nasihat ni. Lepas tu salah seorang daripada mereka ni bangkit dan berkata, apa yang diberitahu oleh saudara kita ni adalah betul. Jalan Allah ialah jalan yang berdasarkan kasih sayang. Oleh sebab itu Nabi kita ialah iaitu Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran sebagai kekasih Allah. Nasihat yang dibagikan oleh Rizfan ni berhasil untuk mematikan hasrat sekumpulan jemaah Islam tersebut untuk melakukan rusuhan dan pengumuman secara terbuka. Nampak? Sebab tu saya minat dua ni yang agak menarik kan. Okey. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya yang akan menceritakan tentang nilai-nilai keburukan yang terdapat dalam filem ini. Okey, jom. Nama saya Muhammad Aiman bin Zaini. Saya akan menceritakan tentang sedikit sebanyak nilai buruk yang terdapat dalam filem My Name is Han. Okey, seperti yang kita tahu, filem yang dikeluarkan pada 2010 ni ingin menyampaikan, dia bertujuan untuk menyampaikan bahawa Islam ni bukanlah agama teroris dan Islam ni adalah agama kedamaian. Akan tetapi ada beberapa nilai buruk yang terdapat dalam filem ini. Pengarah filem My Name is Han ni, iaitu Karan Johar, sebenarnya bukanlah seorang Islam, tapi dia cuba ataupun dia ingin menceritakan tentang dilema yang dihadapi oleh seorang Muslim yang bernama Rizvan Khan ni, tentang Islamofobik yang berlaku di Amerika. Okay. Setelah diteliti, filem ni dia hanya berdasarkan ataupun dikarang hanya berdasarkan kata apa, komersial, dengan tanpa merujuk asas ataupun hukum-hukum ataupun norma agama Islam yang sebenar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, nilai komersial ni dianggap buruk sebab nilai yang dibawa boleh membawa kerosakan akidah kepada Islam itu sendiri, seorang Muslim itu sendiri, dan boleh membawa salah faham kepada bukan Islam ataupun baru nak mengenal Islam. Okay. Selain itu, filem ini juga mengamalkan konsep agama pluralism, iaitu semua agama adalah benar. Okay. Sedangkan dalam Al-Quran Allah telah menyebut tiada agama yang benar kecuali Islam. Okay. Dalam hasil saya makan dan rujukan, saya dapati ada tiga scene yang menonjolkan bahawa agama pluralism, agama Islam ini adalah agama pluralism. Okay, secara terang-terangan ini boleh mengelirukan umat Islam itu sendiri, dan boleh sebagai orang yang bukan Muslim, apabila dia melihat filem ini, dia akan ada satu salah faham dan terhadap agama Islam yang sebenar. Dalam satu babak ni, ketika berlakunya rusuhan di India, orang Muslim di sana ada menyebut tentang aku ingin membunuh mereka semua. And then kemudian Khan ni pun ikut apa yang orang Islam sana sebut. Kemudian mak dia dengar apa yang Khan tu cakap, then mak dia panggil dia, and then mak dia tegur. Mak dia ajar dia dengan mak dia suruh ambil kertas and then lukis. Ada seorang tu dia pegang parang, and then seorang lagi dia pegang lollipop. Then mak dia tanya, mana satu baik, mana satu jahat. Okay. Conclusion dia, mak dia ajar tak kira Hindu ataupun Islam ataupun agama lain, yang membezakan jahat atau baik adalah
perbuatan individu tersebut, bukannya agama. Maknanya ini menampakkan bahawa dalam filem ni dia ajar bahawa semua agama sama. Yang bezakan dia adalah perbuatan orang tersebut. Babak yang kedua pula yang menimbulkan lagi kata apa, scene yang menunjukkan agama pluralism. Apabila Rizwan Khan ni dia berkeras nak menikah dengan seorang perempuan Hindu yang bernama Mandira, walaupun tahu hukumnya haram nak kahwin dengan agama yang lain, tapi dia berkeras juga nak kahwin. And then dia telah dilarang oleh adik dan mak dia, tapi last adik dengan mak dia bersetuju. Kita tahu bahawa Islam hanya boleh berkahwin dengan Islam, ataupun bila nak kahwin dengan agama lain, dia agama lain kena convert to Islam untuk perkahwinan nikah yang sah. Itu yang diajarkan oleh agama Islam yang sebenar. Tapi dalam filem ni dia dah berkahwin, and then tapi Mandira tidak tukar agamanya. And then dalam satu rumah Mandira telah solat tapi dengan Hindu lah. Manakala Khan dia solat seperti biasa Islam. Dalam satu rumah ada dua agama yang berbeza, iaitu suami isteri dengan agama yang berbeza. Babak ketiga yang menunjukkan filem ini terdapat unsur agama pluralism, iaitu apabila Khan ni dia telah menghadiri majlis agama Hindu, dan dia juga telah menyanyikan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu Hindu bersama-sama Hindu tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kafirun yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam surah ini jelas ternyata bahawa Muslim, sebagai seorang Islam dan Muslim, kita tidak boleh melakukan adat-adat apa yang agama-agama lain buat. Okay. Dan dalam majlis yang sama, Rizwan Khan ni dia telah melakukan sebuah babak, sebuah scene yang dia telah memberikan zakat kepada orang yang bukan Islam ni. Dan dia telah mengatakan apa yang diberi itu zakat. Walhal kita tahu zakat hanyalah boleh diberikan kepada Islam dan Islam. Apabila zakat itu diberikan kepada bukan Islam, ini dianggap sedekah. Apabila filem ini ditayangkan, yang melihat filem ini bukanlah hanya Islam ataupun sedangkan filem ini adalah bertaraf international. Apabila orang yang bukan Islam melihat filem ini, dan apabila orang Islam yang melihat filem ini, boleh berlakunya satu kepesongan akidah apabila kita boleh memberi zakat kepada orang kafir. Sedangkan apa yang filem itu sampaikanlah. Sedangkan dalam Islam yang sebenar, zakat itu hanya boleh diberi apabila Islam kepada Islam, dan sedekah pula tak kisah diberi kepada Islam atau bukan Islam. Ini telah menimbul satu salah faham terhadap agama Islam yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Zulkifli. Nombor matrik I20204831. Baiklah, di sini saya akan menceritakan pengajaran yang terdapat di dalam cerita My Name is Khan. Baiklah, kita teruskan. Tak buang-buang masa, kita teruskan. Baiklah. Yang pertama sekali adalah pengajaran yang kita boleh ambil
Nah, iktibar yang boleh kita ambil adalah percaya pada diri. Mana saya kata percaya pada diri, di sini kita boleh lihat dalam filem tersebut, iaitu si watak utama dia, Rizwan Khan. Dia ni seorang yang autism. Seorang yang autism ni dia satu penyakit. Kemudian orang yang autism ni dia jenis takut, dia takut dengan orang. So si Rizwan Khan ni dia jenis hidup di dalam ketakutan. So bila dia hidup dalam ketakutan, so macam-macam benda lah, dia takut dengan sini, takut orang ni, dia takut. Tak akan tetapi dia percaya pada Allah SWT dan dia percaya pada mak dia. Itu pembakar semangat dia untuk dia percaya pada diri dia. Dan akhir sekali, bila dia percaya pada Allah dan percaya pada mak dia, percaya kata-kata mak dia, dia berjaya mencapai apa yang dia nak. Dalam cerita tersebut lah, apa yang dia nak cerita tersebut tu adalah dia dapat berjumpa dengan Presiden Amerika Syarikat. Baiklah, poin yang seterusnya adalah hidup perlu berilmu. Kita di dalam kehidupan ni, kita perlu menyimbangkan di antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kita perlu seimbangkan tu. So kat sini kita boleh lihat dalam filem tersebut bahawasanya ada satu ketika si Rizwan Khan ni masuk ke dalam masjid, kemudian dia terdengar Dr. Faisal ni dia tengah memberi tazkirah kepada pengikut ataupun pelajarnya, dia tengah memberi tazkirah. Kemudian Dr. Faizal ni menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Akan tetapi Dr. Faizal ni dia menyeleweng informasi tersebut. Dia mengatakan untuk berlaku peperangan lah, itulah inilah. Kemudian si Rizwan Khan ni pun dia terdengar, kemudian dia kata informasi tu salah. Kemudian dia perbetulkan dekat situ. So kat sini kita boleh lihat bahawasanya pentingnya ilmu agama untuk kita hidup di dunia ni, supaya kita tak dapat ditipu. So macam kita berdengar, benda kita tahu, kita dengar, kita mudah percaya. So bila kita dah tahu, bila kita dengar benda itu sesuatu yang salah, maka bila salah kita dapat perbetulkan balik sesuatu yang salah itu. Situ boleh dapatlah cerita tu. Kemudian poin yang seterusnya adalah saling membantu. Kat sini kita boleh lihat bahawasanya si Rizwan Khan ni tak kisahlah panas macam mana pun kan, panas macam mana pun, terik macam mana susah pun, dia tetap membantu orang walaupun keadaan diri dia tu sendiri dalam autism. So ada satu kata-kata, iaitu berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sesekali. So kat sini kita boleh jadi pengajaran diri kita lah. Tak kisah diri kita ni macam mana sekalipun, tolong orang tetap nombor satu. Jangan mengharapkan balasan, sebab buat sesuatu itu biarlah ikhlas, barulah Allah akan bagi kita pelbagai hikmah lah, bagi kita pelbagai macam-macam benda yang kita boleh dapat. Baiklah. Dan yang akhir sekali adalah berpegang pada janji. So berpegang pada janji kita boleh lihat dalam filem My Name is Han ni. Kita boleh lihat dia selepas kematian Sam. Sam ni adalah anak kepada si Mandira ni. Kemudian si Mandira ni dia menyalahkan Rizwan Khan ni di atas kematian Sam. Dia menyalahkan Rizwan Khan ni di atas kematian Sam. Kemudian untuk menebus kesalahan si Rizwan Khan ni, si Mandira ni menyuruh si Rizwan Khan ni pergi berjumpa dengan Presiden Amerika Syarikat dan mengatakan, my name is Han and I'm not a terrorist. Kemudian tanpa berfikir panjang, si Rizwan Khan ni bekerja. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia nak dapatkan duit untuk pergi Amerika Syarikat tu lah. Untuk dia mendapatkan duit nak pergi sana, bukan nak perlu duit kosong tu tak. So kat sini dia bekerja, kemudian bila dah cukup kewangan, dia pergi Amerika Syarikat. Kemudian walaupun ketika dia perjalanan dia banyak rintangan, dikacau oleh pengikut Dr. Faizal tersebut. Kemudian dengan intikad dalam diri dia, keyakinan dalam diri dia untuk berpegang berjanji untuk mengatakan bahawa dia tak salah kepada si Mandira tersebut. Kemudian akhir sekali dia berjaya pergi berjumpa dengan Presiden
Amerika Syarikat, dan kemudian dia mengatakan bahawa my name is Han and I'm not a terrorist. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. My name is Danish and I'm not I'm not a a terrorist. And I'm not a terrorist.